Syarikat Google melancarkan kursus percuma secara online bagi membantu syarikat kecil dan sederhana SME untuk tingkatkan keupayaan digital. Gergasi teknologi itu menawarkan 15,000 tempat untuk lebih 300 syarikat SME menimba kemahiran dalam bidang seperti reka bentuk pengguna dan pemasaran digital. Agensi pemerintah seperti Enterprise SG dan SG Tech akan membantu usaha pemadanan serta pengagihan beasiswa. Program latihan secara online bergelar Sijil Kerjaya Google tersebut bertujuan membantu para pelatih mendapatkan pengalaman menggunakan alat seperti Python dan Tableau. Dua kursus baru, analisa data dan kepintaran berniaga telah turut ditambah. Dalam tempoh 6 bulan, para pelatih akan diberi pentauliahan yang diktiraf para pemain industri. Google menambah pihaknya akan turut menangani isu biaya untuk latihan syarikat SME. Singapura dan Kazakhstan memperdalamkan kerjasama dalam bidang seperti perkhidmatan dan pelaburan serta pentadbiran awam. Kedua-dua pihak memeterai 4 perjanjian yang antara lain memudahkan syarikat-syarikat Singapura menembusi pasaran Kazakhstan. Majlis menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut disaksikan oleh Presiden Halimah Yaakob bersama pemimpin Kazakhstan Presiden Kasim Jomart Tokayev. Presiden Halimah sedang melakukan lawatan 5 hari ke Kazakhstan dan Uzbekistan. Beliau disambut Presiden Kazakhstan di Istana Akorda. Selain memeriksa barisan kehormatan, Presiden Halimah turut dikurniakan pingat tertinggi bagi persahabatan. Kedua-dua pemimpin membincangkan peluang meningkatkan ruang kerjasama antara Singapura dan Kazakhstan. Presiden Halimah turut diraikan acara jamuan negara. Di bawah Perjanjian Perkhidmatan dan Pelaburan atau SNI, para pelabur Singapura kini menikmati kemantapan dan perlindungan pelaburan. Menurut Menteri Tenaga Manusia Tan See Leng yang mencerminkan kerjasama yang semakin berkembang antara syarikat-syarikat kedua-dua negara. Perjanjian itu juga bakal membantu syarikat-syarikat Singapura memberikan akses lebih baik kepada pasaran di Kazakhstan, merentasi 15 sektor seperti kajian dan reka bentuk dalaman. Perdana Menteri Lee Hsien Loong diuji positif bagi COVID-19 pagi tadi. Ini merupakan kali pertama PM Lee yang berusia 71 tahun dijangkiti COVID-19. Dalam catatan Facebook beliau pagi tadi, PM Lee menyatakan beliau umumnya berasa okey. Bagaimanapun, para doktor menasihatkan PM Lee supaya mengasingkan diri sehinggalah beliau tiada gejala penyakit tersebut. Beliau diberikan ubat antiviral Paxlovid kerana faktor usia. PM Lee menambah vaksin penggalak terkini yang beliau ambil bagi COVID-19 ialah November lalu. Beliau menasihatkan rakyat Singapura supaya sentiasa memastikan mereka mendapat vaksinasi terkini kerana ia dapat mengurangkan risiko sakit teruk. Ini kerana COVID-19, kata PM Lee, kekal endemik di Singapura dan semua orang mesti terus memastikan diri mereka kekal sihat dan selamat. PM Lee baru saja beberapa hari pulang dari lawatan rasmi ke Afrika Selatan dan Kenya. Saudara, data terkini Jabatan Perangkaan menunjukkan jangka hayat penduduk Singapura meningkat sejak sedekad lalu. Jika pada 2012 ia diparas 82.1 tahun 2022 ia meningkat kepada 83 tahun. Kaum wanita juga terus hidup lebih lama berbanding lelaki. Bagaimanapun, laporan Jabatan Perangkaan itu juga menarik perhatian sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kemerosotan pada jangka hayat juga kelihatan. Ini disebabkan kadar kematian yang lebih tinggi ekoran pandemik COVID-19. Laporan itu menyatakan bahawa data yang dikumpulkan pada tahun-tahun berkenaan semasa COVID-19 mungkin tidak mewakili keadaan sebenar jangkaan hayat bagi penduduk tempatan. Perangkaannya akan berubah jika kadar kematian kembali ke paras sebelum endemik. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Lawrence Wong menerima anugerah tertinggi daripada Pergerakan Buruh sempena Hari Buruh. Ini sebagai mengiktiraf sumbangan DPM Wong dalam menaik taraf kemahiran pekerja dan meningkatkan keadaan gaji pekerja. Encik Wong menyampaikan ucapan terima kasih kepada NTUC bagi pingat kehormatan itu dan menambah yang menekankan peri pentingnya perkongsian tiga pihak Singapura. Selain DPM Wong, 171 pemimpin kesatuan, pekerja dan pertubuhan juga diberikan pengiktirafan oleh NTUC tahun ini. Anugerah Hari Buruh itu meraihkan sumbangan para penerimanya kepada pergerakan buruh.